Nak buat macam mana? Dia tu bangsa subuh, pakai baju organik. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, beranak. Okeylah. Waalaikumsalam, beranak. Ada kan? Waalaikumsalam, tak jadi-jadi lagi, tak jadi-jadi. Sebab belum rezeki. Kan saya sebut tadi, yang belum dapat anak, jangan kecewa. Allah dah tentukan, belum lagi. Itu je. Hati kita kena tenang, senang. Allah dah tentukan lambat kita dapat rezeki tu. Kenapa kita nak marah? Kau tak pandai tu. Kalau lain kali kau pergi ke pokok kelapa jantan tu, kau topuk bawah tu, bangang betul orang ni kan. Macam-macam dukun jumpa, dukun tiang jumpa, semua ni kau pakai ni, insyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah, kadang kita ni lupa semua rezeki pada Allah kan. Jumpa ustaz, tolong ustaz, tak tolong. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada Al-Fadil, Ustaz pengurusi acara, bahagia Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, barisan Jatuh Kuasa Masjid, Hulu Balang penggerak aktiviti masjid, Masjid Al-Hidayah, Kampung Batu Lapan, Jalan Tanjung Tualang, Batu Gajah. Okay. Alhamdulillah, seronok saya datang sini, sebab ini adalah masjid yang paling mahal saya datang. Tiangnya omeh ni, kalau pencuri datang mencuri ni, runtuh masjid ni, habis tiang-tiang mencuri kan. Saya kata paling mahal tu lah, sebab emas semua omeh kan. Alhamdulillah, daripada tadi saya mikir kan, ni kalau pencuri ni, habis tiang-tiang buat balik ni kan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, terima kasih banyak kepada semua. Kata susah nak jumpa Samsul Debat kan, apa duduk kat luar pula, masuk dalam, bukan ada ruang lagi dia. Apa tu heboh, nak lama nak tengok depan-depan, nama nak tengok depan-depan, duduk luar apa pasal? Takkan jantan pun period masuk dalam, payah pun. Macam tu cakap kan. Kalau perempuan faham lah kan. Kan senang. Dah elok dalam salju, aircon keliling menobut aircon kan. Banyak kosong yang masuk dalam, masuk dalam. Tu dia. Alhamdulillah. Biar dia nampak malam ni bersejarah sikit, padat masjid kita ni kan. Masjid ni alhamdulillah jadi orang tak berebut tiang, sebab tiang banyak kan. Tiang ni aku punya, tiang ni aku punya, macam tu lah kan. Ada setengah kebanyakan kampung masjid memang banyak tiang kan, tapi tak sebanyak ni. Kira tak berapa tiang ada dalam ni, sampai tak kira berapa. Tengok, kalau orang selalu tu dia dah cam dah berapa tiang ada. Yang cat tiang ni mesti tahu berapa tiang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tiang. Ke dulu asalnya memang ni terbuka tak memang dinding macam ni lah? Memang bangunan asal lah kan. Cantik. Kekalkanlah, sebab dia mengingatkan suasana dulu kan. Alhamdulillah. Meja pun kecil daripada kawal lebih kayu tiang ni kan. Tak apalah, unik kan, unik. Alhamdulillah. Lain internet pun teruk sini. Jadi malam ni saya tak buat live lah. Orang ingat saya tak ada ceramah, ada malam ni kita record aja. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, seronok sangat saya berada di sini malam ni. Kita bincangkan tentang membina keluarga bahagia menuju ke hingga ke jannah. Jadi kalau kita tengok siapa yang berkahwin, tak ada siapa pun berkahwin ni nak menempah kepada masalah, tak ada siapa yang berkahwin itu dia nak bercerai-berai, tak ada siapa pun. Malahan dia mengidamkan sebuah keluarga yang bahagia. Tapi bila sebut tentang bahagia ni, maka besarlah
besarlah kata maksudnya. Ada orang kata bahagia tu suka gelak-gelak, tak semestinya. Orang cakap bahagia tu anak ramai, tak juga. Ada orang anak ramai tapi tak bahagia. Ada orang kata duit banyak tu bahagia. Ada orang cakap tengok anak pakai baju putih, serban putih ni bahagia, tengok budak ni bahagia, tengok contoh. Adakah macam tu? Kan ada juga kata bahagia ni adalah bila isteri dia ramai. Betul ke? Contoh kan. Jadi makna kata setiap orang ada pandangan dia sendiri. Sebab apa? Kadang-kadang manusia ni terlupa untuk meletakkan rasa syukur dalam diri dia. Sebab kadang-kadang kita ada 10 perkara yang kita nak. 10 perkara kita nak dalam hidup. Allah dah bagi 7. 3 tu juga yang kita bising, yang kita katakan Tuhan tak sayang kat aku, Tuhan ni tak adil, kita kata. Sedangkan 7 dah dapat, 3 tu tak dapat. Bila sebut rezeki datang daripada Allah kan, semua cakap betul tak? Rezeki datang daripada siapa? Daripada Allah. Semua sebut, semua tahu rezeki datang daripada Allah, tapi faham tak maksud datang daripada Allah tu apa? Bila rezeki itu datang daripada Allah, pertama Allah tentukan punca dapat rezeki itu pada mana. Allah tentukan kan? Allah tentukan rezeki dapat bini daripada mana kan? Jumpa isteri dia, kadang dia macam mana rezeki dia. Dia ingat aku ni duduk kampung, kahwin dengan orang kampung sini, sekali bini orang Kelantan, macam mana? Punca dia tu kan, bukan kita yang menentukan. Allah tentukan punca dia. Pertama punca, kedua kadar berapa banyak Tuhan tentukan. Setuju tak Tuhan tentukan kadar? Setuju kan? Tapi kenapa? Alah sikit aja. Dengan dapat bonus sikit aja, kan banyak pun. Kita cakap macam tu. Sedangkan kita percaya yang Allah bagi rezeki. Allah tentukan kadar ni. Dan juga yang ketiga, Tuhan tentukan bila kita dapat. Mungkin orang cepat, mungkin lambat. Nampak tu? Dekat tu pintu gerbang tu. Dengan pertolongan Allah datang tak terlalu cepat, tak terlalu lambat, tapi datang tepat pada masanya. Berapa ramai yang baca tu? Kat pintu gerbang tu. Tu maknanya Allah bagi tu ngam-ngam sesuai. Kan? Berapa ramai orang perempuan dulu rasa nak bunuh diri sebab tak dapat kahwin dengan boyfriend dia. Dia tak nak kahwin. Kenapa lah aku kahwin dengan lelaki aku tak kenal ni? Contoh lah, orang dulu lala sekali dia bahagia dengan keluarga dia sekarang, lepas tu dia dapat tahu bekas boyfriend dia tu dipijak bini sampai mati, kena tangkap. Si baik aku tak kahwin dengan dia, ayat dia. Itu yang kadang-kadang kita tak perasan. Jadi datanglah konsep dalam ceramah tu, banyaklah penceramah yang datang menceritakan tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah ketenangan, mawaddah kasih sayang, dan juga rahmah itu adalah belas kasihan. Belas kasihan tak sesuai simpati. Dia tak sanggup melihat kesusahan pada pasangan dia. Tu dia. Dan dalam bahasa Arab kalau kata sakinah, dalamnya terkandung arti rasa tenang, hormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang dan memperolehi pembelaan. Namun penggunaan nama sakinah itu diambil dalam Quran dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya, maka diciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. Memang dah jenis kita dah isteri tu. Tak ada siapa pun balik daripada zoo negara balik manung ya, kenapa lah rindu betul kayak kuda balang tu kan? Itu bukan jenis kita kan? Kita sendiri yang memilih. Dulu kau nak sangat perempuan tu, tapi kenapa tiba-tiba kasih kau berubah arah? Kenapa beralih arah? Kerana tiba-tiba ternampak perempuan yang lebih cantik daripada isteri dia. Sebab apa? Sebab perempuan tu jarang-jarang tengok, isteri dia hari-hari tengok. Lah sekali bila dikejarnya perempuan yang lain, barulah dia sedar isterinya tu juga yang terbaik, melur untuk Firdaus. Kan tak nak bagi faham maksud kan? Macam tu lah, sibuk nak mengejar perempuan lain, rupanya melur untuk Firdaus. Melur juga yang dicarinya. Kan? Betul tak cerita tu macam tu? Betul? Saya tahu lah, saya tak tengok, saya tahu tajuk aja. Kan? Macam tu. Jadi mana kata disebut litaskunu ilaiha, membawa maksud Allah menciptakan jodoh bagi manusia, kepada manusia ini agar merasa tentram antara satu dengan yang lain. Maka keluarga itu adalah keluarga yang mana semua dan ahli keluarganya merasakan cinta, kasih, keamanan, ketentraman. Semua orang
ahli-ahli keluarga dia, anak dia. Kalau mak dia dalam rumah tu pun dia terasa kasih sayang tu, terasa ketenangan tu. Jangan dengar cakap orang, jangan dengar cakap orang. Setiap keluarga tak sama. Orang cakap engkau macam mana kau boleh duduk dengan mak engkau kan, kau duduk dengan mak engkau tak susah nanti. Ada orang cakap macam tu. Dia memang daripada kecil nak duduk dengan mak dia, isteri dia pun setuju nak duduk dengan mak dia. Engkau sibuk apa? Biarlah dia. Setiap rumah tangga ada cara yang berbeza untuk mentadbir. Kau lah nak mengajar orang, kau anak kau ramai sangat, suka hati dia lah, bukan parut kau. Nak buat macam mana? Dia tu bangsa subuh, pakai baju organik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, beranak. Okey lah. Waalaikumsalam, beranak. Ada kan? Waalaikumsalam, salam, tak jadi-jadi lagi, tak jadi-jadi. Sebab belum rezeki. Kan saya sebut tadi, yang belum dapat anak, jangan kecewa. Allah dah tentukan, belum lagi. Itu je. Hati kita kena tenang, senang. Allah dah tentukan lambat kita dapat rezeki tu. Kenapa kita nak marah? Kau tak pandai dah. Kalau lain kali kau pergi ke pokok kelapa jantan tu, kau topuk bawah tu, bangang betul orang ni kan. Macam-macam dukun jumpa, dukun tiang jumpa, semua ni kau pakai ni, insyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah, kadang kita ni lupa semua rezeki pada Allah kan. Jumpa ustaz, tolong ustaz, tak tolong ustaz, tolong apa, tolong ni ustaz, tolong tawarkan air ni ustaz, dia kata. Saya cakap nak tawar apa, air ni memang dah tawar, tu kata. Ustaz baca-baca lah sikit. Saya kata baca apa? Ustaz selawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi. Baik kau yang baca, kau suruh aku baca. Kau tahu dah nak baca apa kan? Apa masalah kau ni? Bini dah 3 hari sakit nak bersalin tak boleh, dia tu. Lepas tu dia tak yo pula, ambil lah. Dah orang tu suruh Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina. Dia macam tu, dia memang automatik jadi berbisik. Pasal nak semuanya Allahumma salli ala sayyidina, Bismillahirrahmanirrahim. Baru orang yang yakin, baru orang yang yakin. Tak ada orang macam Bismillahirrahmanirrahim, tak ada dah. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu dia tiup, coba-coba tutup, takut terkeluar selawat tu tadi. Kau bagilah orang rumah kau, dia bagi orang rumah minum yang selawat 3 kali yang ustaz tu kata baru minum. Beranak bini, besok tu beratur panjang sama ustaz tu, semua bawa botol. Sekarang soalan ni, yakin dengan Allah ke yakin dengan air ni? Dia tahu yakin dengan orang, salah tu. Itu yang kadang-kadang kita ni masalah masyarakat kita kan. Senangan kita ni kalau nak minta apa-apa, minta lah dengan Allah. Masalah kita berdoa, kita tak yakin. Itu penyakit kita, kita tak yakin. Kau jumpa lah ustaz, jumpa lah ustaznya. Kau jumpa ustaz, tolong ustaz, kenapa ustaz tu dah tua, imam dah tua, tolong baik sembahyang hajat ustaz, saya nak nakib budak perempuan. Mana budak perempuan tu, bagi gambar lawa budak ni. InsyaAllah malam ni tak dapat lah, malam besok lah, malam Jumaat insyaAllah saya buat lah dia tu. Malam besok tu dia pun pukul 4 pagi, 4:30 pagi dia pun buat. Imam dah tua, ngantuk, tu doa untuk diri sendiri. Sudahnya imam yang kahwin dengan anak dara. Contoh lah, contoh tu. Kadang kita ni tak yakin masalah kan. Jadi keluarga yang merasakan cinta, semua orang rasa. Macam saya kata tadi, jangan nak mengajar keluarga lain, kita yang tahu tentang keluarga kita ya? Apakah artinya mawaddah warahmah? Dalam keluarga sakinah itu pasti akan munculnya mawaddah warahmah. Dan mawaddah adalah jenis cinta yang membara, menyala kasih sayang pada pasangannya. Sentiasa tunjukkan, menyalakan, membara kasih sayang. Jangan susuk alah, faham lah sendiri, tak boleh dah. Kena cakap sekarang, kena cakap balik dengan orang perempuan, cakap abang Haji, saya sayang betul abang Haji, abang Haji jaga diri baik-baik, macam tu cakap. Jangan main-main dengan orang perempuan. Menurut kajian, orang lelaki mati dulu, takut tak sompek cakap baik, cakap sompek. Saya ceramah dekat pusat warga emas di Jempol, pusat warga emas di Jempol. Saya sampai dekat dalam tu, tengok semua perempuan.
Saya kata lelaki tak ada, lelaki habis mati dah tu. Saya 5 minit berhenti ceramah tergolak. Makcik tu jawab tahu, lelaki habis mati dah. Nak beritahu orang lelaki ni tak panjang umur macam orang perempuan. Tu sebab persatuan ibu tunggal banyak, persatuan bapa tunggal mana ada kan. Lelaki yang orang-orang lama yang bertahan ni, yang bersandar kat dinding aduh, kau muda-muda apa hal bersandar aduh, teman-teman dia kata kan. Nak makna orang yang terpilih. Sebenarnya saya nak beritahu, jangan malu jadi warga emas yang datang ke masjid. Sebenarnya usia warga emas ni juga adalah merupakan satu pencapaian. Bukan semua orang boleh capai. Tapi nanti kalau ada rezeki jemput saya lagi, saya akan ceritakan tentang keberkatan. Keberkatan umur, keberkatan rezeki, keberkatan keluarga, keberkatan hidup, keberkatan masa. Jadi itulah dia, kadang Allah panjangkan usia kita kan. Dan pada usia yang macam ni kita berpeluang masih lagi boleh pergi ke masjid. Itu pun satu pencapaian. Bukan semua orang boleh datang masjid. Walaupun masjid macam ni punya lawa kan, kapet tebal kan, bila sujud terbenam muka. Tapi kenapa tak nak datang kan? Tapi alhamdulillah lah, saya difahamkan masjid ni waktu jemaah subuh dia pun memang macam ni lah ramainya. Jadi kalau golak tu tak ada lah tu dah. Aduh, hai sendirilah mengingatkan. Tuan-tuan tanyalah diri sendiri. Banyak masalah kita dalam hidup. Kenapa ni tak selesai? Kenapa tu tak selesai? Satu cara nak selesai masalah, datang masjid subuh. Tengok macam mana hidup kita jadi macam mana. Tuan-tuan nak dapat lazat datang ni masjid ni, datang subuh. Fresh. Itu sebab saya paling suka kuliah subuh. Sebab kuliah subuh pertama tak berebut. Mana nak berebut Samsul Bat waktu subuh? Subuh nak maghrib, lepas nak satu Ahad. Tengok hari ni bagus. Pilih hari Rabu. Hari Rabu ni. Hari Rabu. Dan hari Rabu ramai, alhamdulillah. Ni ke ada kampung lain pun datang ni? Kampung Tualang 3, tak ada. Tak main lah Prisin, main tualang-tualang kan sekarang. Tualang 8. Kampung apa? Batu 8. Datang kan. Betul, subuh ni kalau saya ceramah saya suka sebab subuh ni banyak idea baru, fresh. Dia datang, Allah bagi. Nabi sebut, barang siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal 2 amalan ini. 2 amalan itu, yang pertamanya solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang keduanya jangan tinggal sedekah subuh. Buat 2 amalan ni, berubahlah hidup kita. Percaya cakap saya. Anak yang degil tak nak dengar cakap, amal 2 ni. Nak kerja ni kenapalah tak nak naik pangkat, amal 2 ni. Percaya cakap saya, kita akan paling tidak ni lapang dada kita, sentiasa nampak hikmah. Nampak hikmah tu yang penting. Kenapa kau tak naik pangkat ni? Alah, senang aja kalau semua orang naik pangkat, macam mana pula kan? Ni rezeki lah. Kadang-kadang Allah tak bagi aku naik pangkat, Allah bagi aku rezeki lain. Bagi rezeki isteri pandai masak, bagi rezeki kawan-kawan baik ramai, bagi rezeki dapat semayang kat masjid. Orang lain dah terbaring tak boleh semayang kat masjid. Tu semua rezeki. Nampak tak? Dan malahan Nabi pernah sebut, ni ayat dengar Nabi sebut dekat anak dia, wahai puteriku Fatimah, apa dia kata? Janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Bangunlah awal pagi subuh ini, kalau sungguhnya Allah memberikan rezeki daripada waktu subuh sampai terbit matahari. Tu Nabi pesan ke anak dia. Saya tanya balik diri kita, standard subuh kita macam mana? Subuh gajah, tahulah duduk batu gajah kan? Batu gajah, subuh janganlah subuh gajah. Ada orang tu subuh dinosaur, 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Dah nak pupus dah dinosaur tu kan, dah pupus. Terperanyat imam siapa pula yang kunut tengah hari ni. Tu semua fikirlah sendiri. Lepas tu kita sibuk tanya kenapa rezeki kita berat. Lepas tu sibuk petikai, kenapa aku tak dapat tu, kenapa aku tak dapat ni.
Kita dengan Allah pun kita tak jaga, macam mana Allah nak jaga kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan? Dan begitu juga bila sebut kan mawaddah, cinta lebih cenderung kepada material seperti cinta kerana kecantikan, ketampanan, badan yang menggoda, cinta pada harta dan lain-lain sebagainya. Mawaddah itu sinonimnya adalah mahabbah yang artinya cinta dan kasih sayang. Jadi makna kata cinta tu boleh diterbitkan dengan tak kisah kecantikan kita. Dan cantik ni jangan cakap, oh kalau macam tu bini dia ni tak cantik, tak adalah dia. Tak betul. Sebab Allah ni maha kaya, Allah jadikan mata kita tak sama. Lawa kat mata orang tak lawa kat mata kita. Lawa di mata kita tak lawa di mata orang. Okey lah tu. Kalau tidak semua berebutkan perempuan yang sama, tak pening kampung tu. Semua nak perempuan tu. Tu yang lawa, yang lain semua muka tak boleh belah. Ayat orang KL. Berong muka ni. Sembilan cakap berong tu sengit lah kan. Apa kono bini tu sengit weh gitu kan. Yang sengit tu lah yang dia suka. Rupanya kawan tu mata pun memang sengit sikit. Kono kat mata dia sudahlah. Kan? Nak lawa berapa lama lawa? Cuba cakap. Nak lawa berapa lama lawa? Kan? Tu dia. Jadi tu sebabnya Nabi ajar kita kalau nak mencari jodoh ini, lihatlah kepada pertama tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia. Sebab nak menghadap tu kan sehari dua. Cantik kat mata kita kan, Nabi tak sebut kat mata semua orang, payah macam tu. Yang kedua tengok li hasabiha, ni nasabiha, keturunannya. Kemudian tengok lima liha, tengok harta dia. Dan yang terakhir sekali tengok agama dia, lidiniha, tengok agama dia. Kalau tak ada, paling tidak apa, kalau tak ada semua, paling tidak tengoklah agama dia, selamatlah. Sebab bila ada agama, muka tak lawa boleh adjust kan. Keturunan tak baik, mudah-mudahan dengan berkat perkahwinan kita, isteri tu taat, dapat melahirkan keturunan yang baik-baik kan. Kemudian mungkin daripada situ Allah Ta'ala berikan, murahkan rezeki kita. Apa-apa ramai orang macam tu, bila dah kahwin murah rezeki dia. Tak payahlah cakap rezeki, murah rezeki tu mesti kaya, tak semestinya. Duduk kat kampung ni, daripada tak ada TV, ada TV lah. Dulu nak beli TV payah. Lepas tu baju cukup lah, cukup pakai, sudah. Nabi kata anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia kan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup kan? Tapi buat apa kita nak kerja kaya? Kerjalah bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Bahagia juga yang dipandang orang, percaya pada hikmah. Oh, adalah benda Allah nak bagi kat aku ni, macam tu lah kan. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Tentulah. Bila kita fikir hikmah, semua benda, oh baguslah ni, alhamdulillah. Saya tadi tengah hari, mana aku nak tidur ni, mana aku nak tidur, alhamdulillah. Pihak masjid siapkan homestay terbaik. Homestay tu dokek dengan makanan. Kira mengangur, khap mulut sampai steady. Jadi jangan lupa datang ke Ayub Cafe. Tu kan. Kita kena sebut nama penaja. Macam tu kan. Tu kan. Tak adalah, tapi macam tu lah kan hidup kita ni. Jadi rahmah pula adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, bersedia berkorban untuk memberi nafkah dan melayani, dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rahmah lebih cenderung bersifat hati atau suasana batin, implementasikan pada wujud kasih sayang seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban yang terpancar dari cahaya iman. Jadi makna kata dalam hal ini, makna kata kalau kita ni berada menafkah. Ada orang tanya saya, betul ingat tadi, ada orang mesej panjang lebar, dia kata, kenapa ustaz kata tanggungjawab orang perempuan ni hanya 2 je. Saya sebut tanggungjawab orang perempuan ni 2 je, melahirkan anak, melahirkan suami. Itu saja. Lahirkan anak, melayan suami, melahirkan anak, 2 tu je. Lain semua kerja suami. Baru tahu. Basuh kain, kemah rumah, lipat kain, sidai kain, semua kerja orang lelaki. Bak tu pantang dapat peluang ke mak. Jadi ramai marah. Dia kata dengan cara tu, dia kata dengan cara ni, bila ustaz cakap macam tu, maka
Orang perempuan akan ambil ringan dalam bab tanggungjawab kat rumah ni. Orang perempuan ni marah ni bukan orang lelaki. Lepas tu orang lelaki pun ada yang tanya. Saya nak bagi faham, tanggungjawab tu sebenarnya tanggungjawab suami. Besarkan anak, basuh kain, lipat kain, semua kerja suami sebenarnya. Jangan lupa, Nabi takkan susahkan isterinya untuk benda-benda yang Nabi boleh buat sendiri. Tetapi disebabkan kalau kita faham macam tu, bila isteri buat kerja rumah, tolong hargai. Tu maksud dia. Orang perempuan dengan penuh rela hati basuh kain, basuh pinggan, kemas rumah, besarkan anak, maka kita kena rasa terima kasih. Makasihlah isteri abang tolong abang buat kerja rumah ni. Abang tak terbuat benda ni semua. Itu je orang perempuan ni nak dengar. Dia nak dengar penghargaan daripada suami. Tapi nak dapat suami yang faham, tu tadi syarat Nabi beritahu. Carilah yang agama. Ini tanya gaji kau berapa? Kau nak kahwin dengan anak aku, gaji kau berapa? Kau jawatan apa? Duit dalam bank ada berapa? Macam mana kau nak kahwin dengan anak aku ni? Kereta apa yang kau pakai? Datang menjala kereta kawan tu, besar kereta, turun pada kereta pakai kot, tali leher besar sejadah. Gila betul. Ini kaya betul ni. Apa teruk sangat tali leher besar sejadah. Tapi kalau dia ni dengan tenang hati, ya Allah, dah tahu dah besok ada rombongan nak datang ni, nak merisik ni kan, ya Allah, kau bagilah ketenangan pada aku untuk agar aku dapat membuat pilihan yang tepat untuk anak aku, ya Allah. Bagihin, biar Allah gerakkan hati kita. Besok tu datang ada 3 orang datang nak jumpa anak dia, jadi dia teringat tu pasal agama. Kamu bertiga, tiga-tiga nak ke anak aku ni. Okey, aku kena tanya seorang-seorang. Nama kau siapa? Nama saya Duha, pakcik. Kau baca surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bagus sudah ni. Siap makhraj je dengan bagus. Kamu nama siapa? Nama saya Anas, pakcik. Kau baca surah An-Nas, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Budak yang ketiga tu dah berapa puluh dah. Nama dia Yasin. Parah aku ni, dia kata. Selesai 2 orang tu, kau nama kau siapa? Pakcik tu terang cakap, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Wahad. Boleh lagi panjang pula nama gelaran daripada nama betul. Gila betul. Parah budak ni. Tegolak pakcik tu kan. Tak adalah pakcik nak suruh kau baca Yasin kan. Pakcik nak dengar bacaan. Tak apalah kau baca Fatihah, baca dengar bacaan dia. Sebab kita nak tahu dia ni boleh membimbing anak kita ke tidak. Tu sebab saya selalu pesan pada yang berkahwin yang international. Dia nak kahwin dengan orang yang bukan Islam, nak buat masuk dalam agama kita, dengar nasihat saya ni. Kalau dia nak kahwin yang bukan Islam, nak masuk Islam, dengar nasihat ni. Kalau boleh, pesan pada yang bukan Islam tu yang nak kahwin dengan anak kita tu, tak kisahlah dia pengantin lelaki ke pengantin perempuan, sebelum kahwin tolonglah belajar Islam 6 bulan sebelum, paling tidak tolong belajar mendalami Islam. Kalau boleh, kita tak nak dia berkahwin, dia masuk Islam sebab nak kahwin, kita tak nak. Kalau boleh, banyak masalah nanti. Banyak saya jumpa bila dah kata apa besok dah kahwin, pandailah aku ajar dia cakap. Lepas tu bila dah kahwin, buktikan dulu you suruh I masuk Islam sebab kahwin dengan you, sekarang you suruh semayang pula. Apa hal? Kan susah. Dan tak kurang juga banyak kes orang yang masuk Islam tu lagi taat daripada yang Islam ni. Lagi malu. Isterinya Chinese Muslim masuk mendalami Islam, belajar semua, suami membuta, suami tak semayang, suami tak apa, kecewa dia. Bila dia suruh, kau jangan nak ajar aku lah, kata. Jadi itu sebab kena mendalami agama sebenarnya, ya. Asas keluarga bahagia ni boleh dilihat menerusi 2 aspek. Kebahagiaan tersurat, kebahagiaan tersirat. Tersuratnya nampak tenang, tersurat nampak senyum, semua bahagia. Dalam kepala banyak masalah, rotek mati serentak, selipar hilang sebelah, contohlah kan, banyak masalah. Tapi apa pun itu biasa.
Sebenarnya kita kena faham, tak ada hidup yang tak ada masalah. Cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu banyak ujian, banyak dugaan. Malahan ada pandangan ulama menyatakan, kalaulah seseorang itu 40 hari berturut-turut tak diuji oleh Allah, maka dia jauh daripada rahmat Allah. Jadi kalau kita kena uji, itu biasa. Bukan tak ada, bukan manusia kalau tak ada masalah, semua ada masalah. Cuma jangan cari masalah. Contohnya apa? Macam ni, ada elok duduk sama-sama, kenapa nak cari perbezaan? Dah elok duduk macam ni kan, kenapa nak cari perbezaan? Apa contoh yang boleh menyebabkan bergaduh? Contoh kita tahu, kalau cakap pasal ni dia marah ni, jangan cakap. Kenapa kita nak cakap lagi kan? Contoh pasal parti politik, buat apa nak cerita? Betul Sultan cakap tu, titah tuanku tu betul, jangan berpolitik di masjid, betul. Nabi ajar apa? Nabi kata selagi mana dia Islam, selagi mana dia mengamalkan Islam, selagi mana dia hidup Islam, maka kamu kena berkasih sayang dengan dia. Nabi tak ajar kalau dia lain parti dengan kau, kau jangan baik dengan dia. Nabi tak ajar. Siapa ngajar? Cakap menyebut parti ni yang lagi baik, parti tu lagi baik, sama lebih kurang halal. Tonton tengok berapa tahun sengsara kan. Cakap tonton nak bergaduh lagi, kenapa? Cakap ni jagalah hubungan dalam kampung ni lah orang sok bergaduh. Aku tak nak tengok, aku tak boleh tengok lah, dia tak boleh, aku terbayang lah, aku terbayang. Apa masalah kau? Kita bergaduh dengan dia, pergi kedai makan kan, jumpa kawan tu, alah time ni lah kau nak beli makanan sini, aduh time ni lah kau nak bungkus makanan sini, kan susah kan? Nabi ajar kita, umat Islam ni silaturahim ni cukup berat sebenarnya. Silaturahim, kenapa berat? Sebab rahim, silaturahim, rahim tu sifat Allah tu. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, rahim ni Allah letakkan sifat Allah ni pada perhubungan. Lepas tu kita pula nak memutuskan perhubungan, apa pasal? Minta maaf saya tak boleh semayang dengan dia ni, dia ni lain pahaman ni. Dia ni geng-geng belah sana, dia ni geng ketua kampung lama, contohlah. Berapa kali tukar ketua kampung, tak tahu mana ketua kampung nak cakap kan. Kenapa macam tu? Ni contohlah, saya tak tahulah sini, tapi ni saya bagi nasihat berdasarkan saya tengok di tempat lain. Banyak lah perpecahan-perpecahan berlaku. Kepertahankan nama tu, semangat gajah tu. Dah lah batu gajah pula kan. Jagolah kan, jagalah kuat-kuat, kita jaga hubungan kita satu dengan yang lain. Janganlah kita apa, dalam satu hadis Nabi sebut tidak ada dosa, faham betul? Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Tak saya cakap yang berbunyi tu, makna betul tak betul tu? Betul lah. Jangan ngecakap habis notah tu teng, makna betul lah saya cakap tu. Tolong jaga. Azan kau belum lagi? Belum ya? Okey. Jadi kebahagiaan yang tersurat ni apa yang dizahirkan kan? Jadi jangan kadang-kadang masalah kita terlampau mementingkan apa dizahirkan, material, kecantikan, rumah, kereta, motosikal. Orang dulu-dulu basikal pun tak ada, tapi bahagia ya? Dulu elok makan dengan ramai-ramai dekat atas Miktika Mengkuang, anak ramai pula tu bersepah-sepah makan anak yang kecil tu. Tak ada pula dihalau, kau ni makan bersepah lah, janganlah. Tak, makanlah elok-elok dia, anak tu makan dia makan kan, berterabur dekat atas Tikar Mengkuang tu. Dah sudah tu mak tak marah pun, rotan berterabur tak. Lepas tu mak dia bawa tikar tu gulung, kibaskan bagi itik dengan ayam makan. Rezeki itik dengan ayam. Hari ni beli meja marble, bukan marble, berapa belas ribu meja tu. Tapi perasan nak tanyalah ayah anda bonda ni, tengok anak, dah nanti makan sepah, nanti mama suap. Dia suap sebab tak nak anak dia bersepah. Baik kau tak payah pakai meja mahal tu, patut meja besar tu makan ramai-ramai.
Kalau macam tu baik pakai tikar mengkuang je. Kalau tu lebih membahagiakan. Sibuk macam mana pun orang dulu, tanya betul, tanya ayah anda ni semua. Sibuk macam mana pun dulu, malam mesti makan sama. Sekarang terlebih sibuk, malam pun tak sempat makan sama. Apa hal? Meja mahal, rumah besar, sibuk sangat dengan ceramah. Tu aku lah tu. Kan? Iya, cari masa makan malam sama-sama, kan? Jadi barulah betul kebahagiaan tersirat. Pembentukan keluarga bahagia itu juga mesti berlandaskan kasih sayang. Tanpa kasih sayang maka sesebuah akan sentiasa, sebuah keluarga akan selalu terumbang-ambing dan tidak kukuh kalau tak diamalkan kasih sayang. Kena sebut mak sayang dengan kamu. Tapi orang sekarang mana dah pakai mak lagi dah, mama nyampah aku. Kampung Batu Lapan mama tengok tu, kampung nombor 6 seorang tu pula tak ngaku nombor 8. Samsul Lebat ni kampung tu sebab saya kata tadi no, nama dia memanglah dia betul lah Jempol, tapi itu ambil kat internet. Lain kali minta dengan PA saya lahir di kampung Aidedali, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Nampak? Baru tahu Batu Kikir, Jambatan Bosi. Betul? Panggil? Memang orang kampung, bukan orang pekan. Tu sebab saya boleh cakap ngadu-ngadu mama. Muntah nenek dengar. Weh, kan? Mama, papa. Alah. Mami, papi. Daddy, papi. Baru tahu kan. Dah macam anjing pula bunyi kan. Apa hal lah kan. Nak jadi orang putih apa pasal? Kan? Panggil Umi. Panggil entahlah sekati lah janji budak tu apa. Tapi betul, bila kasih sayang anak-anak ni boleh kita bentuk, boleh kita nasihatkan. Tengok, alhamdulillah ramai budak-budak ni. Tengok tadi saya tahu, saya perhati, alhamdulillah saya tengok masjid ni tadi, budak-budak tu datang tadi, dia nampak serbat ni, nampak macam tu kan. Lepas tu tak ada dia Pakcik tak ada dia, relax dia, buat macam tak ada lah excited sangat. Apa lah. Lepas tu elok masuk semayang. Macam tu lah. Tak ada main-main usik sana usik sini. Bagus. Anak-anak sini bagus. Macam tu lah. Anak-anak yang baik mudah dibentuk. Kan? Tapi kalau budak tu berlari sana berlari sini, pegang adik nak semayang kena senyap. Semayang elok masuk dalam saf ni. Orang yang menegur budak tu, lambat salat tapi dapat pahala sebab dia nak bantu supaya orang lain boleh semayang dengan selesa. Ini budak, boom, budak tu dia menjerit, jeng, imam hilang ayat. Aduh, apa aku baca tadi? Jangan main. Ya betul, itu sebabnya, sebab dia budak kan. Budak-budak biasalah berlari-lari tu. Ini kata, ni budak tu boleh dah, kau pergi main jauh, pergi balik. Orang nak semayang pun tak selesa. Sampai tua budak tu, waktu semayang dia balik. Semayang dia balik. Dah orang halau dia balik. Nak di situ tu kan. Waktu dekat rumah ayah semayang, Allahu Akbar, budak tu panjat ayah dia. Contoh ada ayah dia kena panjat kat anak dia. Anak pergi main jauh, mak dia main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Start pada tu, waktu semayang main jauh. Waktu semayang main jauh. Siapa aja? Mak dia aja. Cuba tarik anak tu, cuba ikut ayah semayang. Pandai macam tu lah. Nampak tak? Lain lah kalau ayah tengah semayang, mak dia panjat. Itu patutlah dihalau kan. Tak faham bahasa tu. Parah. Tak ada kerja orang tu. Nak bergurau agak-agak lah, time bila nak bergurau kan. Macam tu lah contoh ya. Jadi anak-anak ni kena diajar tentang adab. Bila ajar tentang adab, kenapa? Sebab itulah disebut tentang budi bahasa. Nampak tu elok duduk apa semua. Macam adik-adik yang daripada sekolah tahfiz sekolah tahfiz mana? Oh, dia nama ni apa? Darul Ulum. Nampak? Dia orang memang diajar. Saya kalau minum ni sekarang, kalau tak habis ada sikit berebut nak minum, jangan main-main.
Saya pula tak payah. Saya pergi kat pondok tahfiz apa ni Ustaz Jafri kan, dengan Ustaz Muhammad James dekat Melayu. Dia orang salam cium tangan saya bukan macam ni, cap terbalik tangan saya macam ni. Betul. Sebab apa? Adab, hormat pada guru dia. Saya ni pula tak tekan sekali, jangan nak malu nyedik. Saya dah takut. Bila nak balik tu berebut nak sarungkan selipar kat kasut dekat kaki saya ni. Saya kata ya Allah Akbar. Itu adab, ajar anak-anak ni tentang adab. Orang dulu-dulu macam mana nak hantar guru ni, hantar anak-anak nak pergi jumpa guru. Macam mana jumpa ustaz? Tanya orang lama dulu. Ya ni, Assalamualaikum Tuan Imam, ustaz ni minta tolong ajar anak saya ni mengaji Quran. Teruk sangat. Saya ni masalahnya ada darah Panglima Bukit Gantang. Mampus dulu sebelum pandai. Geram je sebab bapak kadang betul lah, bukan semua orang boleh ajar anak sendiri. Garang betul, berdarah tampar sampai ke dinding budak tu. Tolonglah ajar anak saya ni ustaz. Saya ni bukan apa, anak murid saya dah, tolonglah hajat saya. Ayah jumpa sendiri dengan guru tu, tolonglah sangat. Dan ni rotan, kalau dia buat hal rotan jangan mati sudah. Betul macam tu. Sekarang di bandar-bandar ni kau ambil ni RM100, kau pergi mengaji dengan ustaz tu, mana budi bahasa? Tak ada. Lepas tu datang depan rumah guru tu nak jemput anak, tin budak tu kan mengaji dah lah. Ya, dia tu ayah kau dah sampai dah, pergi. Sekarang ni zaman dah terbalik. Siapa kena hormat siapa tak tahu. Macam mana nak berkat ilmu tu kan? Anak-anak ni macam mana? Pening kepala. Hormat guru macam mana? Saya bukan kata minta hormat saya bukannya ustaz pun, baru nak start kan. Saya bukan mengajar pun, kongsi-kongsi je kan? Tapi betul adab makin terhakis. Sebab kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa. Pergi jumpa kenduri kenara dulu macam mana, dah mula dah nak kenduri kahwin lagi berapa bulan, tapi dah berjalan, dah pergi satu rumah ke satu rumah mengajar. Sekarang WhatsApp send to all kan, send to all, senang betul. Lepas tu orang tanya bila tarikh, location, sub dah send dah. Dulu siap map, wah lukis ke pemaris tu nak tunjuk kan, macam mana ni kedai apa, masuk kanan, belah sini kiri masuk, macam mana ada arrow tu kan. Ya dulu tampah kad jemputan kahwin macam mana, sekarang mana ada dah, tak ada. Dulu majlis kahwin macam mana, 2 minggu sebelum orang kampung dah kenduri doa selamat. Kenduri nama dia kenduri berkampung. Nak bincang siapa nak masak nasi minyak, siapa nak cik. Dulu kemah mana ada pasang siap macam sekarang. Dulu kemah cari buluh. Budak ni mana pernah tengok, saya sampai alam rasa kemah duduk tu pun buluh kan. Nak tanya tu haji ni semua, ya kemah duduk buluh, bumbung buluh. Ada seorang tu pula jaga tolu, bukan tolu dia, jaga tolu ayam. Rabus tolu, kalau tolu lap terkeluar isi tolu tu kan. Lepas tu dulu balut dengan tisu je telur tu. Macam yang kaya sikit dia pakai yang berkilat tu, pakai stapler tu, kaya sikit lah, bajet lebih sikit. Lepas tu budak-budak kalau tu seronok dapat telur. Sekarang ada candies corner, ada coklat, ada gula-gula. Dulu dapat telur, ya Allah Akbar, minta-minta lah ya Allah dapat telur cair kan. Dulu kan dapat telur, ui cair lah. Lepas tu letak kicap, mak dia punya hanyir sampai maghrib. Dulu keseronokan kenduri kenara, orang lain yang kenduri, orang kampung yang seronok sebab gotong royong. Sekarang royong gotong, datang bergambar aja lebih. Tu sebab saya ni kalau nak pergi kenduri kahwin ni ustaz, saya kena pergi lambat atau pergi awal betul. Kalau tidak kesian pengantin. Orang tak nak bergambar dengan pengantin, gambar dengan Samsul Debat parah betul. Yang DJ pula kan, dia sekarang DJ, oh nampaknya Samsul Debat juga datang hari ni, selamat datang diucapkan. Semua orang tengah makan tengok mana. Susah betul kata ni ya. Itulah dia.
Jangan minta lah kan jadi popular ni, susah. Saya tu pergi Sarawak, dekat restoran Laksa Sarawak tu ada seorang yang bukan Islam ni, perempuan ni, dia kata ambil gambar boleh, dia kata. Oh, boleh, tak salah orang ke? Tak adalah Adi Putra kan. Saya kata saya kata wah parah ni. Lagi teruk dia kata. Langsung macam ni keris yang silau, dia kata. Aku digelar mat kilau, dia kata. Gila betul orang ni, salah pula. Confident dia. Lepas tu dia tag saya dekat dalam Instagram tu, bukan Adi Putra, bukan Mat Kilau, bukan Samsul Yusof, dia kata. Agak balik rumah berperasan dengan bukan. Sabarlah aku. Aduh. Kedua, sikap tolak ansur dan memperbanyakkan kesabaran. Sabar banyak-banyak dalam rumah tangga ni. Sabar ni ada 3 dalam, kalau kata Imam Al-Ghazali, sabar tu ada 3. Sabar yang pertama adalah sabar untuk meninggalkan, sabar untuk taat kepada perintah Allah. Pertama, bukan senang nak datang masjid, kena sabar datang masjid, betul tak? Nak datang hari-hari kena sabar. Kalau tak tahan ujian memang tak pergi masjid. Maksud tak tahan ujian apa? Lepas tengah siap-siap, bang pergi ke masjid ke? Pula kata nak pergi pasar malam. Tak iya pula lah. Nampak? Kalah dengan pasar malam. Bang kata nak makan malam sesama malam ni. Yelah tak jadilah pergi. Kawan main kat rumah lah. Habis. Nak tahan kita kena sabar. Sabar tu mana? Lawan ujian tu macam mana? Bang kata nak makan kat rumah. Boleh je makan kat rumah. Bang pergi masjid sekejap je. Lepas maghrib kan dah doa, bang balik lah. Boleh je. Tak ada masalah apa. Alah pasal malam tu lambat tutupnya, kan balik kan sempat lagi pergi. Kalau tak sempat terlepas tak ada rezeki gitu ya. Lebih gitu. Pasal malam tutup biasa pukul 9 ke 10. Apa masalahnya kan? Contohlah. Sabang tu Taman. Contoh kita naik kereta daripada Batu Gajah nak pergi ke Seremban. Dalam perjalanan Allahu Akbar. Zuhur lah bang, isteri kata. Yalah. Tak apalah, kita singgah je. Tak lambat ke bang? Tak apalah, tersemayang lah sekejap. Maknanya dia sabar. Tak ada terkejar, pergi singgah sebab salat sekejap. Contoh. Kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Nak meninggalkan larangan Allah pun kena sabar, bukan senang. Dah biasa main nombor, bukan senang nak buang penyakit beli nombor ni. Kan? Kawan nak kau berapa rajang? Baru 5 nak kau baru 3, kau belum ada rezeki lagi, kau baru 2, 5302. Tu baru tanya anak tu. Kan? Di Kuala Lumpur dia ada tu petak sejadah. Dulu kan semayang jarak, petak sejadah tu dia letak nombor nak kira jumlah lah kan. Jadi siapa letak sejadah tu tengok berapa ramai. Waktu maghrib dia semayang kat petak 15, waktu isyak dia semayang kat petak 23. 1523 jadi tu. Bukan senang kalau dah biasa kan. Nak azan dulu. Bilal nak azan dulu, boleh azan dulu.
Okey. Sambung. Okey, jadi bila kita sebut sabar tadi, sabar yang kedua tu sabar untuk meninggalkan larangan Allah, bukan senang, dah terbiasa. Kan? Kemudian begitu juga mengumpat, dah biasa mengumpat, Allah sedapnya mengumpat. Kan? Kawan tu, kau tahu tak? Kau tahu tak kenapa? Imam lah. Kenapa dengan imam? Imam kan dia kan. Lepas tu datang seorang. Kau ni tak baik lah, tak baik tu cakap pasal orang. Macam lah kau tu baik sangat. Kena langsung kita yelah apa cerita, dia pun join sekali. Contoh kan. Jadi bukan senang, tapi memerlukan kesabaran. Dan begitu juga yang ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan daripada Allah. Kalau kita buka kitab Mukasyfatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, bagi orang yang sabar untuk taat perintah Allah akan dikurniakan 300 tingkatan darjat pahala. Orang yang bersabar meninggalkan larangan Allah akan mendapat 600 tingkatan darjat pahala. Tapi orang yang bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada dia akan mendapat 700 tingkatan darjat pahala. Ya? Jadi kena sabar banyak-banyak. Dia 5 lah dalam keluarga ni. Hidup kita ni nak selamat, 5 perkara kena ada. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Selamatlah hidup. Saya ulang balik. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Apakah huraiannya? Dalam ceramah yang akan datang. Macam tu lah kan. Banyak lagi nak cerita. Yang ketiga, menjalankan sikap amanah dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab pula dipikul dengan ringan hati serta saling menghormati. Amanah tu dipikul dengan ikhlas. Dah jadi suami, ikhlaslah amanahnya mencari rezeki untuk keluarga. Dah namanya isteri, ikhlaslah dia menjalankan kerja-kerja dia kat rumah tu. Ikhlas sebagai isteri, menjaga hal ehwal rumah tangga dengan baik, kan? Menjaga rumah tangga suaminya ni, kan? Rumah suaminya ni dijaga elok-elok. Kadang-kadang ada yang tak faham tu, bila sebut rumah, seorang isteri tidak boleh mengizinkan orang lain. Kalau tengok khutbah terakhir Nabi kan, apabila haknya telah dipenuhi oleh suaminya, maka orang perempuan itu, isteri tidak boleh sama sekali membenarkan orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya untuk masuk ke dalam rumahnya. Maksudnya nak keluar rumah, nak bagi orang masuk dalam rumah, semua mesti dapat izin suami, walaupun ahli keluarga sendiri. Kena tanya suami, walaupun rumah tu gerannya nama isteri. Ya, faham bila kata kadang ada rumah ni rumah saya, suka hati saya lah, nama saya dekat geran tu. Tak kira lah. Bila ada suami yang berhak menentukan siapa yang boleh atau tidak masuk ke dalam rumah. Tu kena faham. Kemudian mewujudkan pergaulan yang baik, jauh dari sebarang kemungkaran, kemaksiatan, penganiayaan dan kezaliman. Itu sebabnya lelaki yang dayus itu bukannya melihat kepada suami yang takut isteri. Sebenarnya dayus itu adalah apabila kegagalan seorang suami menegur kekhilafan dosa yang dilakukan oleh isterinya.
membiarkan saja isteri itu melakukan dosa dan maksiat tanpa dia tegur, itulah lelaki yang dayus sebenarnya. Jangan salah faham ya. Suruh isteri itu tutup aurat, suruh isteri itu solat, suruh isteri itu jaga, jaga. Ini siap buat tempah baju, beras kita beli. Ngada-ngada nak nunjukkan dia handal kan. Memang betul lah beras dia beli, tapi orang perempuan jawab, orang perempuan jawab apa? Masak. Tu kira okey. Ada perempuan tu jawab, memanglah beras dia beli, duit pun kita bagi, dia kata. Lagi teruk jantan. Kan ada. Kira masak tu kira okey lagi lah. Orang perempuan masak. Tu dia. Apakah ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah itu? Menurut hadis Nabi SAW, asas keluarga sakinah itu ada 4 perkara, dia kata. 4 hal akan menjadi perkara yang mendatangkan kebahagiaan keluarga. Arba'un min sa'adat al-mar'i, iaitu pertama, suami isteri yang soleh-solehah. Baik, suami isteri yang soleh-solehah itu pertama. Suaminya soleh, suami dia jaga agama, jaga solat, jaga anak-anak dia dengan baik, suruh solat juga. Ini lepeh nyawa dia. Kadang orang perempuan bangun pagi sembahyang subuh, dia sembahyang subuh. Kejutlah suami itu, abang bangunlah subuh, abang. Kalau macam tu lah cara kejut, sudah dua-dua tak subuh. Kejut ajak suami, bang jom kita solat sesama bang. Macam tu. Yang kedua, anak-anak yang berbakti. Anak-anaknya berbakti pada mak ayah dia. Tolong mak ayah dia dekat rumah. Adik-adik kat rumah jangan menjawab bila mak suruh tu. Tolong buang sampah ni halong. Okey. Macam tu ya. Kejap mak, ni tengah apa nak saya sikit ke? Lepas tu datang. Mak, mana mak sampah nak buang tadi? Tu mak. Ini long senyap, telinga sumbat, pokak badak semua, tak pekat gajah, memang batu gajah, pokak gajah semua. Dengar tu bila mak suruh tu buat, mak suruh beli barang jangan menjawab, alamak ni sibuk lah time ni lah nak suruh beli, tadi tak nak cakap, jangan, berdosa. Jawab macam tu. Kemudian lingkungan sosial yang sehat, bercampur masyarakat salihah, mana bercampur dengan secara baik dengan masyarakat, datang masjid insya-Allah baik, datang masjid. Dan yang keempat, dekat rezekinya, yakni rezekinya murah. Ciri-ciri ibu bapa cemerlang, pertama berakhlak mulia. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam tu contoh. Ingat tak macam mana orang tunjukkan dalam media sosial sekali itu, saya tak tahu negeri mana, saya rasa utara lah. Ada seorang lelaki ni, dia balik rumah, dia sepak ayah dia terbalik. Ada tak tengok video ni? Dia balik-balik, dia jalan, pok, dia sepak ayah dia. Ayah dia contoh orang terbalik. Kita akan cakap tak beradab budak tu. Betul cakap tak beradab budak tu. Tapi soalan dia yang agak bisa sikit bunyi dia, siapa ajar anak kurang ajar tu dia? Adakah anak tu tiba-tiba jadi macam tu? Adakah anak tu tiba-tiba jadi macam tu? Ada orang share dekat dalam TikTok, dalam Instagram, semua orang marah. Tapi ayah daripada kecil kena jaga adab anak-anak ni. Saya kata tadi, kalau tak dibiarkan, kalau kita biarkan lama-lama, dia akan jadi macam tu, mendahaka, melawan, maki, hamun. Mak sendiri pun ditampaknya. Ada berlaku kan, yang grup-grup yang taksub, kononnya ada grup-grup yang lain-lain ni lah, saya tak nak sebut lah, 4 line, 5 line, 7 line, 10 line. Ada grup macam tu, boleh hajak kawan-kawan belasah ayah sendiri. Bukannya orang lain, orang Melayu Islam. Mana silap tu? Daripada kecil didikan agama, berakhlak mulia, bersikap penyayang, positif, kreatif, menjadi teladan yang baik. Macam ni anak-anak ayah tak nak semua seokok, faham? Jangan
Jangan jadi macam ayah. Macam mana bapak macam ni? Apa hukum hisap rokok? Orang perempuan, apa hukum hisap rokok? Pak, orang lelaki jawab aku. Ini makruh kata. Seorang yang makruh. Apa hukum haram? Belum pernah lagi kajian menunjukkan rokok untuk mendatangkan protein dalam badan. Memuasaan apa? Tapi saya faham bukan senang nak meninggalkan rokok kan? Saya faham. Saya sebut pasal rokok orang semua dah mula dah si rokok dah. Nak, saya faham bukan senang nak berhenti, tapi contoh saya ada kawan seseorang dulu dia isap rokok 30 batang sehari. Memang banyak dia jenis yang heavy smoker ni, yang habis itu buang sambung, habis sambung kan. Jadi saya nasihatkan dia macam mana, cuba buat macam ni, hari ni 30 batang sehari, seminggu 30 batang sehari, minggu depan 29 batang sehari, minggu satu lagi 28 batang sehari, minggu satu lagi 27 batang sehari, minggu satu lagi mampus mati tak sampai tu teman. Biarlah mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti merokok. Faham? Saya bimbang. Kita ni mengingatkan kita mati dalam keadaan merosakkan diri kita. Bukan kita tak tahu. Okey, kotak rokok tu dia tunjuk gambar jantung terbakar, apa dia peduli Memang tu rosak. Tak lama besok kat kedai memang letak mayat. Letak mayat, rokok tu letak kat telinga mayat tu, dekat hidung yang semua mana. Macam tu rokok sebatang, ambil lah kat mayat tu. Contoh ambil, tak ada kira tu. Kan tak ada kira dah orang rokok ni. Kan? Berhenti. Ya. Saya dulu senang mak saya cakap anak mak jangan rokok. Tak ada saya isap dah sampai sekarang. Kan? Banyak ke benda lain kau beli isap apa? Rokok kau tu. Lollipop sedap mah. Kan? Banyak cerita kan. Kemudian tegas dalam mendidik anak-anak. Kejutkan anak subuh sayang, kejutkan anak. Kesian bang, tengah sedap tidur budak tu. Tu masalah. Kita kejut anak setiap hari solat subuh berjemaah dengan kita. Macam adik ni, pagi-pagi kat sekolah cakap tu terang. Pukul berapa bangun? 4:30 pagi dah bangun kan? Kan? 4:30 pagi bangun budak ni. Cuba tanya yang lain ni, yang tahfaz ni tahfiz tu tahfaz kan? Dia fast, dia cepat kan? Entah fast kan? Tanya pukul 4:30 pagi dia bangun, dia dah biasa. Nanti besok contoh, kalau lah contoh kita yang kat rumah yang tahfaz tadi, pagi-pagi kejut anak semayang subuh sekali, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, pagi Allahu Akbar, setiap pagi semayang. Satu hari nanti tiba-tiba kita dah dalam kubur. Wah, mana betul? Jarang bunyi tu, bunyi tu betul tu. Tiba-tiba anak kita lah baru kahwin, kita dah dalam kubur ni. Yang esok pagi kita sembahyang subuh berjemaah nak. Abang ni tiba-tiba je. Abang bukan apa, teringat arwah ni dulu. Arwah abang dengan arwah mak tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Macam mengalir tak pahala untuk ayah, mengalir. Ini tak yang petang sok kita karaoke nak. Abang ni tiba-tiba lah karaoke. Arwah dulu tak pernah tinggal karaoke, mampu. Hari Jumaat nak karaoke, Jumaat karaoke, hitam. Mana saham kita nak bagi ke anak kita? Cuba cakap. Teladan yang baik, tegas mendidik anak-anak, menjaga keselamatan keluarga, mendoakan kebahagiaan keluarga. Ya Allah, ya Allah, kau peliharalah keluargaku ya Allah. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Sesungguhnya ya Allah, aku sayangkan isteriku ya Allah. Anak-anak pandang mak kan? Mak pandang depan lah, sibuk aja lah. Aku sayangkan anak sulungku Alung ya Allah. Long, nama kau lah Long. Sayangkan anakku yang kedua Angah ya Allah. Angah nama kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang ya Allah. Tahu tak apa, dia jawab.
Kita yang doa kan, cuba doa. Ya Allah, anakku yang sulung ini harapan keluarga, ya Allah. Dia akan menduduki SPM pada tahun ini, ya Allah. Allah memandang adik dia, harapan keluarga lah. Berikanlah dia 12A, ya Allah. Berubah muka lu. Kenapa lu? Subjek ambil 9 dia tu. Macam mana dah dapat 12? Mana kena tu? Ayah pun doa tak tahu kan. Dia pula dengar macam mana style imam doa kat masjid. Alhamdulillah alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wafil. Mazidah ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi jalal kalimatu mustalik. Ya Allah, ma'ana ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi suami kat rumah sama tapi bahasa Melayu. Ya Allah, kau berikan aku, ya Allah, kau berikan aku ni. Aku dah lama ingin ni, ya Allah. Aku ingin lagi, ya Allah. Yang bini kat belakang, amin, amin. Makbul. Hati-hati ya, mana yang tak jelas tu jangan diamin kan. Ya Allah, kau berikan aku, ya Allah. Yang bini kat belakang, kuat sikit kata. Kemudian mementingkan kesihatan ahli keluarga, jaga kesihatan, jangan dia makan benda-benda yang bukan-bukan, jaga. Kita ni ingat, jangan lupa, hukama menyatakan keselamatan tubuh terletak pada sedikit, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa, keselamatan agama terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, jangan makan banyak bona. Tadi saya makan dekat Ayub Cafe tu, saya tak nak udang banyak, 2 saja cukup. Terkejut basah penumbuk udang. Ya Allah, tak kusangkakan yang udang sebesar itu. Dahsyat betul. Tapi kalau udang ni kalau besar-besar macam tu, kat tempat yang ambil tu buaya pun banyak tu. Saya camah kat Sarawak, nampak signboard tu, awas di sini ada buaya. Di Semenanjung mana jumpa signboard macam tu? Ada sepupu saya tanya, mana buaya, tak nampak ada. Aku tolak kau ke bawah, kau tahu lah ada tak buaya tu kan. Banyak situ kan. Prihatin terhadap keperluan ahli keluarga, berkomunikasi dengan berkesan dengan ahli keluarga, merancang dan mengurus keuangan keluarga dengan bijak, jangan membazir, itu penting. Al-mubazirina, orang yang membazir ni saudara dengan syaitan. Kemudian apa dah ciri dia lagi? Memiliki kecenderungan kepada agama. Betul. Kedua, menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda dalam keluarga. Ketiga, bersederhana dalam berbelanja, jangan berlebih-lebihan. Berlemah lembut dalam bergaul. Berhubungan suami isteri harus atas dasar saling mengharapkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Surah An-Nisa ayat 187. Fungsi pakaian ada 3: menutup aurat, melindungi diri dari panas dingin, dan juga perhiasan. Jadi hendaklah bergaul sesama kita secara makruf, secara yang baik kan. Dan suami isteri ni ringkasannya, kalau kita nak tengok, nak mewujudkan keluarga yang bahagia, ada 5 kunci. Kunci yang pertama, kunci rumah. Kunci kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Dan kunci yang kelima adalah kunci spare. Salin tak tu? Kunci rumah, maksud kunci rumah, sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Dan kejut suami, abang jom kita solat sama-sama. Suami masuk bilik air, gosok-gosok gigi pun tidak, dengan kumur-kumur tu ambil wuduk tu nak semayang. Anaknya apa benda pula yang bapak aku cakap? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu senyap. Anak macam ni apa lah senyap lah bah ni.
Yang bini kat belakang membuta dah orang tua ni. Lepas tu bini bagi signal. Waladdallin. Dah habis Fatihah. Macam mana leno dia semayang kan? Ambil wuduk tu, masuk bilik air tu, gosok gigi, mandi, shower betul-betul, gosok, shampookan rambut tu, wangi-wangi ni yang ada Allah subuh ni. Dah siap dah, semua dah bersedia dah. Istau sufufakum. Ayah macam jadi imam kat masjid. Allahu Akbar. Anak belakang, wih ada gema wih. Ayah jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang tu, dalam hati dia, suamiku. Tuhan. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah, anak tahu dah surah yang ayah ada baca, dia dah tahu dah. Tak kisahlah, janji jadi imam kan. Sistem pertama. Yang kedua, kunci pejabat. Carilah rezeki yang halal. Nabi kata cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ketiga, kunci kereta. Hala 7 pemanduan keluarga kita, bawalah ke arah yang diredai oleh Allah. Kita dah tahu, aku ingat aku nak wujudkan keluarga tahfiz. Seawal anak umur 6 tahun dah diajak masuk pertandingan bintang kecil, kan tak kena. Kalau awal 6 tahun ajak anda nak pergi sekolah tahfiz, itu baru hala 7. Kenalah dengan target kita, nampak tak ya? Biar kita semua keluarga pun sama-sama mengaji sama-sama, solat sama-sama. Itu dia hala 7. Keempat, saya sebutkan sebagai kunci syurga. Nak masuk syurga, satu je tiket dia. Tiket dia adalah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak, datang masjid insya-Allah. Sebab bila datang masjid ada harapan. Subhanallah, 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 subhanallah. 3 kali kalau tidak pun. Subhanallah bihamdihi iman qa'iman abada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Dapat kita zikir. Nampak? Ibadah banyak. Tapi kalau kat rumah belum tentu baik sini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dah start belum bola tu? Dah start belum TV tu? Itu masalah kat rumah. Kadang-kadang tak sempat doa pun. Hala 7. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, semua orang ada kunci. Sila mainkan peranan masing-masing. Mainkan peranan masing-masing, insya-Allah bahagialah. Kejarlah akhirat, insya-Allah. Akhirat jualah yang kekal abadi. Kita dulu pernah nampak rumah di Batu Gajah, ada satu rumah tu cantik betul. 10 tahun lepas tu orang tak peduli dah rumah tu. Pelambak lagi rumah besar yang lagi cantik di area Batu Gajah juga. Jadi sementara kan? Jadi buat apa kerja? Dunia itu sementara. Dengar dunia itu sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Kedua, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Faham? Ketiga,
Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Ingat. Yang keempat, Nabi sebut, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Dan Nabi juga sebut, Nabi kata, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Maka belajarlah bersyukur. Dalam masyarakat, kalau kita bersyukur, 3 penyakit takkan ada dalam hati kita. Penyakit tamak takkan ada pada orang bersyukur. Penyakit sombong takkan ada pada orang bersyukur. Begitu juga penyakit dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki takkan ada pada orang yang bersyukur. Dengar-dengar dia ni, dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. Dengar-dengar dia naik pangkat, ya ke? Alhamdulillah, senang tak tolong dia. Kan okey. Dia bersyukur. Baguslah dia naik. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dia dicuri duit tu. Kan bagus, dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Dapat kita naik kereta dia, tak payah bayar duit minyak apa semua, duduk buat tidur je. Alhamdulillah. Tak payah servis, tak payah apa. Dapat naik, jadilah, tak payah bayar bulan. Dengar-dengar anak dia SPM dapat semua A. Macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Dengarnya anak dia dapat semua A. Alhamdulillah, ada juga anak kampung kita yang berjaya. Kan okey macam tu. Kejayaan anak orang tu anak kita juga dalam kampung ni. Dengar-dengarnya Abang Haji tu lah. Abang Haji mana? Yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Mialah kahwin ni kan dah lama hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Tak boleh. Abang Haji tu 85 dapat bini 25. Buntang matanya. Cuba cakap, alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ni tak cepat dia mulut. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cubalah elok sikit bercakap. Doakan tak elok. Cuba tanya budak perempuan tu, apa yang kau gemar mendengar Abang Haji tu? Cuba cakap. Cuba cakap, apa kau gemar mendengar Abang Haji tu? Macam mana saya nak cakap ni? Abang Haji ni dia pandai gurau. Abang bergurau, dia romantik. Dia romantik, pandai ambil hati. Lepas tu kan, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak tak terang nak balas apa kan. Tapi bukan orang kampung sini lah. Sini 85 steady lagi, tempat lain sini okey. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, itu sajalah ya. Kalau ikutkan memang tak cukup, nak lagi kan, boleh lagi lah. Boleh ya, memang lah, nak mampu cakap depan ni tak tahu. Pasandap di belakang. InsyaAllah lain kali ya. Jadi apa-apa pun saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak masjid menjemput, rasa nak junjung.